Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kita kembali kepada pembelajaran pada minggu ini. Kita akan meneruskan pembelajaran bagi pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bagi tingkatan 3. Kita akan teruskan dengan unit yang ke-8. Tajuknya adalah kecergasan fizikal berdasarkan kepada kesihatan. Baik, dalam unit yang ke-8 ini terdapat beberapa subtopik yang penting untuk kita lihat bersama-sama dalam kita melakukan yang boleh kita aplikasikan dalam aktiviti harian. Baik, sebelum kita mulakan dengan isi kandungannya, kita akan lihat dulu standard kandungan apa yang akan kita belajar dalam tajuk unit 8 ini. Yang pertama, 3.1. Sama-sama kita lihat. Di sini lebih kepada melakukan aktiviti. Bagi kita hanya melihat secara teorinya terlebih dahulu. Aplikasinya akan kita lakukan apabila kita telah kembali ke sekolah nanti. Yang pertama, melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik. Kemudian yang kedua, melakukan senaman kelenturan dengan lakuan yang betul. Kemudian melakukan senaman daya tahan otot dengan lakuan yang betul. Kemudian melakukan senaman kekuatan otot dengan lakuan yang betul. Kemudian melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi badan. Kemudian mengukur tahap kecergasan fizikal berdasarkan kepada kesihatan. Kemudian kita akan aplikasikan pengetahuan prinsip kecergasan dan strategi bagi meningkatkan kapasiti aerobik. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan prinsip kecergasan dan strategi bagi untuk meningkatkan kelenturan. Kemudian yang seterusnya bagi meningkatkan daya tahan otot. Kemudian meningkatkan kekuatan otot. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan kecergasan fizikal dalam komposisi badan dan kecergasan. Mengaplikasikan konsep, prinsip dan strategi dalam pentaksiran kecergasan fizikal. Kemudian mematuhi mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Kemudian melakukan komunikasi dalam pelbagai cara semasa kita melakukan aktiviti dan juga membentuk kumpulan dan juga bekerjasama dalam bentuk kumpulan. Itu yang kebanyakannya dapat kita lihat kandungan yang akan kita belajar pada minggu ini. Kebanyakannya memerlukan untuk kita melakukan aktiviti secara fizikal. Tetapi hari ini kita akan lihat secara teori dahulu. Jika kamu ingin cuba melakukannya, bolehlah kamu lakukan di rumah bersama rakan-rakan. Rakan tak boleh. Bersama adik-beradik, saudara, ibu bapa dan sebagainya. Baik, sedikit pengenalan yang akan kita lihat pada hari ini yang berkaitan dengan tajuk. Baik, kecergasan fizikal iaitu merujuk kepada keupayaan untuk melakukan aktiviti harian dengan bersungguh-sungguh tanpa cepat berasa letih. Masih mempunyai tenaga yang lebih untuk melakukan aktiviti riadah dan menghadapi sebarang kecemasan. Itu yang dimaksudkan dengan kecergasan fizikal, iaitu kamu mempunyai tenaga yang cukup dalam melaksanakan aktiviti harian. Kamu juga tidak mudah untuk berasa letih dan masih lagi mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang lain. Baik, kemudian tahap kecergasan fizikal. Bagi tahap kecergasan fizikal yang tinggi, ini boleh mengelakkan diri kita daripada menghidap penyakit-penyakit hipokinetik.
Bagi komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan yang terdiri daripada daya tahan kardiovaskular yang pertama, yang kedua adalah kelenturan, yang ketiga adalah daya tahan otot, kemudian kekuatan otot dan juga komposisi badan. Ini yang terkandung dalam komponen bagi kecergasan fizikal yang berdasarkan kepada kesihatan, daya tahan kardiovaskular, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan komposisi badan. Okey, bagaimana untuk tingkatkan tahap kecergasan fizikal? Okey, bagi untuk kita meningkatkan tahap kecergasan fizikal, okey, kita perlu melakukan senaman. Okey, apa jenis senaman? Itu yang akan kita tentukan berapa kerap yang perlu kita lakukan. Okey, apakah tahap kepayahan, kesusahan bagi setiap jenis aktiviti senaman yang dilakukan dan juga berapa tempoh masa yang diperlukan. Itu yang akan mempengaruhi kepada tahap ataupun peningkatan ataupun penurunan tahap kecergasan fizikal bagi seseorang individu. Okey, untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal, seseorang itu perlu melakukan senaman. Okey, yang perlu kita lihat adalah jenis senaman, kekerapan senaman, intensiti, jangka masa. Ini yang akan mempengaruhi tahap kecergasan seseorang individu tersebut. Okey. Okey, apa yang dikatakan sebagai penyakit hypokinetik? Okey, baik. Hypokinetik, penyakit hypokinetik ini dia merupakan sejenis penyakit yang mempunyai kaitan dengan gaya hidup seseorang, iaitu seseorang yang kurang bergerak, inactivity, ataupun gaya hidup yang sedentary, yang tidak aktif. Ini yang akan mempengaruhi seseorang itu kurang aktif, kurang bergerak, dia akan menambah kepada risiko dalam mendapat penyakit-penyakit hypokinetik. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, bagi yang pertama kita akan lihat yang berkaitan dengan capacity aerobik. Di dalam tajuk ini kita akan lihat satu aktiviti yang dijalankan, iaitu litar kardio. Okey, kita lihat sedikit pengenalan dia. Okey, yang berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular. Apa yang dimaksudkan dengan daya tahan kardiovaskular? Iaitu bermaksud kepada keupayaan jantung dan juga salur darah, bagi seseorang individu tersebut untuk mengedarkan darah-darah yang beroksigen kepada otot-otot yang bekerja semasa seseorang itu melakukan aktiviti ataupun melakukan senaman secara berterusan. Itu yang dimaksudkan sebagai daya tahan kardiovaskular. Kekuatan jantung untuk mengepam darah dan mengedarkan darah-darah yang beroksigen kepada keseluruh otot-otot yang ada di dalam badan kita yang sedang melakukan tugasnya, yang bekerja, terutamanya semasa kita melakukan sesuatu aktiviti ataupun senaman yang dilakukan secara berterusan. Okey, baik. Kemudian peningkatan dalam keefisienan, efisien dalam sistem kardiovaskular ini, dia akan meningkatkan lagi kapasiti aerobik, iaitu keupayaan menggunakan oksigen secara maksimum pada satu masa, terutamanya ketika bersenam ataupun melakukan aktiviti-aktiviti yang dilakukan secara berterusan. Baik. Kemudian untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik, kita semua perlulah mematuhi satu prinsip yang dipanggil sebagai FIT, iaitu frekuensi, intensity, time dan juga type. Apa yang dimaksudkan dengan FIT?
frekuensi yang pertama, iaitu kekerapan latihan. Berapa kerap latihan yang dilakukan. Kemudian I, intensity, iaitu tahap kesukaran latihan yang dilakukan. Kemudian time, jumlah masa yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu latihan. Kemudian type, iaitu jenis latihan yang dipilih untuk dilakukan. Itu adalah FIT, F-I-T-T. Baik, kemudian salah satu cara bagi menentukan intensiti untuk aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik, iaitu dengan cara menggunakan kadar nadi latihan, KNL. KNL ni macam mana kita nak kira? KNL boleh dikira dengan mengira peratus kadar nadi maksimum. Contohnya jika anda bersenam pada kadar nadi latihan dalam julat 65% hingga 85% dari kadar nadi maksimum anda, kapasiti aerobik anda akan meningkat. Kemudian kira kadar nadi latihan anda pada julat 65% hingga 85% daripada kadar nadi maksimum. Lakukan aktiviti di bawah pada julat kadar nadi latihan yang telah dikira. Baik. Di sini kita nak lihat beberapa ataupun satu contoh litar kardio yang boleh dilakukan. Aktiviti-aktivitinya juga ringkas dan alatannya juga mudah untuk kita cari, untuk kita lakukan. Kamu boleh ubah suai lah, ikut kepada kesesuaian lah, kepada alatan, aktiviti dan sebagainya. Baik. Di sini contoh kepada litar kardio. Baik, sebelum tu kita nak lihat tadi, jika kamu dah lupa bagaimana nak apa itu KNM, kadar nadi maksimum, kadar nadi rehat, kadar nadi latihan. Baik, bagi kadar nadi maksimum, cuba kamu lihat di bawah ini. Baik, bagaimana kamu nak dapat kadar nadi maksimum? Iaitu kadar nadi maksimum KNM ialah 220. Kemudian kamu perlu tolak dengan jumlah umur kamu sekarang. Kamu akan dapat jumlah bagi kadar nadi maksimum. Manakala bagi kadar nadi rehat, KNR, kadar nadi yang ditentukan semasa anda bangun dari tidur yang lena. Apabila kamu bangun dari tidur yang lena, yang nyenyak, bangun terus kamu dapatkan jumlah kadar nadi rehat. Itu KNR. KNM, kadar nadi maksimum 220 tolak dengan jumlah umur anda sekarang. KNL pula kepada kadar nadi latihan. Baik, kita sambung semula kepada contoh litar kardio tadi. Baik, bagi litar kardio, dia mempunyai stesen-stesen yang telah ditetapkan. Dalam gambar rajah ini kita dapat lihat ada 6 stesen yang telah ditetapkan dengan pelbagai jenis aktiviti bagi setiap stesen. Setiap stesen mempunyai aktiviti yang berbeza. Sebagai contoh, aktiviti bagi stesen yang pertama di sini. Di sini ditentukan ataupun telah ditetapkan untuk melakukan larian zigzag. Kemudian setelah selesai di stesen yang pertama akan bergerak kepada stesen yang kedua. Aktiviti di stesen yang kedua akan melakukan laluan melengkung. Selesai, kemudian bergerak ke stesen yang ketiga, akan melakukan larian ataupun lari di atas bangku. Kemudian stesen yang keempat, lari memijak dalam gelung. Kemudian stesen yang kelima, merangkak bawah halangan. Kemudian stesen yang keenam, iaitu merujuk kepada ataupun aktivitinya adalah lari melepasi halangan. Ini adalah satu contoh. Contoh kepada satu
litar kardio yang lengkap. Baik, kemudian yang kedua iaitu bahagian kelenturan. Okey. Bantuku lentur. Okey, baik. Kelenturan ni ia adalah satu keupayaan bagi seseorang itu untuk menggerakkan sesuatu sendi melalui julat pergerakan yang paling maksimum yang boleh dilakukan. Seseorang itu dapat melakukan sesuatu pergerakan melalui pergerakan sendi dia dengan pergerakan yang paling maksimum lah yang boleh dilakukan. Kemudian julat pergerakan merujuk kepada jarak sesuatu sendi dapat digerakkan. Bagi kelenturan pada sesuatu sendi ditentukan oleh beberapa faktor. Okey, sebagai contohnya keanjalan semua tisu-tisu lembut yang mengelilingnya. Okey, kemudian baka, struktur sendi, kekuatan kumpulan otot bertentangan, komposisi badan, jantina, umur, tahap kecergasan dan juga kecederaan. Okey, baik. Di bawah ini kita dapat lihat beberapa jenis kelenturan yang biasa dilakukan oleh kita semua. Okey, yang pertama iaitu regangan hamstring dan juga kawasan gluteal. Okey. Kemudian lentur yang kedua iaitu regangan yang dilakukan untuk meregangkan otot quadricep. Okey, dia tak boleh paksa menolak secara paksa sehingga mendatangkan kecederaan. Dia boleh melakukan pergerakan tersebut sehingga semaksimum yang mungkin. Okey. Baik, kemudian kelenturan yang ketiga iaitu regangan groin. Okey, ini nama-nama otot. Kemudian lenturan yang keempat iaitu regangan pectoral. Okey, aktiviti ini boleh dilakukan secara berpasangan seperti yang dilakukan di dalam gambar. Kita boleh lihatlah contoh bagaimana untuk melakukan secara berpasangan. Murid-murid akan ataupun kamu akan berada dalam pasangan. Kamu akan memilih pasangan. Okey, seorang akan jadi pelaku yang akan melakukan kelenturan dan seorang lagi akan menjadi pembantu. Pembantu akan membantu pelaku untuk meregangkan otot secara pasif sehinggalah pelaku memberi isyarat apabila dirinya berasa tidak selesa, mungkin berasa sakit, mungkin dah sampai tahap yang maksimum pada otot yang diregang. Pada ketika ini pembantu tersebut mesti berhenti meregangkan otot dan mengekalkan posisi tersebut selama 10 saat. Dia tak boleh paksa tolak sehingga sakit, terlalu sakit. Dia boleh mendatangkan kepada kecederaan. Okey, lepas 10 saat pelaku menolak pada rintangan pembantu selama 6 saat. Okey, selepas 6 saat pelaku akan relakskan ototnya dan pembantu akan meregangkan otot pelaku secara pasif. Kemudian sehingga pelaku memberi isyarat dia tidak berasa selesa pada otot yang diregang tadi. Okey. Baik, kemudian pembantu mesti berdiri meregangkan otot tersebut dengan serta-merta dan mengekalkan posisi tersebut selama 30 saat. Okey, kemudian ulang prosedur tersebut pada bahagian yang sebelah lain. Kemudian apabila dah selesai, tukar peranan. Yang tadi dari pelaku akan jadi pembantu, yang pembantu akan menjadi pelaku, sehinggalah proses senaman itu selesai. Baik, yang seterusnya kita nak lihat kepada kekuatan otot, kuat dan segak. Baik, bagi kekuatan otot pula, ia merujuk kepada daya yang dihasilkan oleh otot ataupun sekumpulan otot untuk mengatasi rintangan, halangan. Okey, secara am dia, kekuatan otot ni adalah keupayaan untuk seseorang itu mengangkat, menolak ataupun menarik sesuatu benda yang berat. Okey, bagi kekuatan otot yang tinggi, ini akan membantu anda untuk menarik ataupun menolak perabot ataupun membuka tin yang ditutup rapat. Okey,
Jika ada contoh yang lain, kamu boleh typekan di bahagian chat. Kita akan lihat bersama-sama. Okey, baik. Kemudian kekuatan otot dibina dengan mengatasi rintangan yang tinggi. Okey, kemudian bilangan ulangan yang dilakukan setiap senaman ialah rendah. Manakala latihan kekuatan otot juga dapat menghasilkan hipertrofi otot, iaitu akan berlaku pembesaran dalam saiz otot. Itu yang akan berlaku apabila kamu melakukan dengan ulangan-ulangan yang banyak. Latihan-latihan kekuatan otot ini dapat mengubah kepada bentuk ataupun hipertrofi otot yang akan berlaku pembesaran dalam saiznya. Lazimnya latihan daya tahan otot ini dijalankan dengan rintangan yang rendah tetapi ulangan yang dilakukan banyak. Manakala latihan kekuatan otot dijalankan pada rintangan yang tinggi tetapi ulangan dia pula rendah. Itu perbezaan dia. Latihan daya tahan otot. Beza daya tahan otot dan juga kekuatan otot. Itu ada perbezaan dia. Latihan daya tahan otot ini dijalankan dengan rintangan ataupun bebanan yang rendah tetapi ulangan dia banyak. Tetapi bagi latihan untuk kekuatan otot, bebanan ataupun rintangan yang dilakukan lebih tinggi tetapi ulangan dia pula sedikit. Itu maksud dia, perbezaan bagi latihan daya tahan otot dan juga latihan kekuatan otot. Bagaimana nak melakukan latihan-latihan ini? Contoh dia seperti yang dalam gambar ini. Apa-apa alatan yang boleh digantikan seperti yang dalam gambar rajah ini juga boleh dilakukan. Baik, lakukan aktiviti bicep curl seperti dalam gambar, iaitu ulangan maksimum, iaitu merujuk kepada bilangan ulangan yang boleh dilakukan dengan menggunakan sesuatu beban. Itu yang dikatakan sebagai ulangan maksimum. Bilangan ulangan yang boleh dilakukan dengan menggunakan sesuatu beban. Contohnya, baik, jika murid yang ada dalam gambar ini, murid dalam gambar ini boleh melakukan 6 ulangan dengan bebanan tersebut, iaitu sebanyak 17 kg. Ini bermaksud dia boleh melakukan 6 ulangan maksimum senaman bicep curl dengan bebanan sebanyak 17 kg. Itu yang dimaksudkan sebagai ulangan maksimum. Baik, kemudian jika kita ingin mengurangkan ataupun melebihkan ulangan maksimum tadi, bebanan perlu ditambah atau dikurangkan. Bagaimana untuk kita nak ubah kepada ulangan maksimum? Kamu boleh rujuk kepada carta yang telah diberikan di sebelah ini. Baik, carta bebanan latihan boleh digunakan untuk mengira anggaran satu ulangan maksimum setelah seseorang melakukan beberapa ulangan. Contohnya, jika seseorang atlet dapat melakukan senaman bicep curl sebanyak 6 ulangan dengan menggunakan bebanan 17 kg, manakala anggaran satu ulangan maksimum dia adalah merujuk kepada 20 kg. Baik, kemudian carta bebanan latihan juga digunakan untuk menentukan peratus intensity semasa melakukan latihan. Contohnya, jika satu ulangan maksimum tadi untuk senaman separa cangkung bagi seseorang ialah 80 kg, maksudnya dia berkeupayaan untuk melakukan 10 ulangan dengan menggunakan 60 kg. Baik, ini merujuk kepada 75% intensity maksimum. Ini yang dikatakan sebagai carta bebanan latihan. Kita boleh rujuk kepada gambar rajah ini. Baik. Kemudian yang seterusnya, kita nak lihat pula kepada daya tahan otot, iaitu cabaran litar. Daya tahan otot ni pula kita nak lihat kepada keupayaan otot untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu secara berulang kali.
Okey, kita melakukan sesuatu perkara itu secara berulang kali, itu yang dipanggilkan sebagai keupayaan otot, daya tahan otot. Baik, senaman-senaman yang meningkatkan daya tahan otot boleh dilakukan dengan menggunakan bebanan luar. Okey, contohnya seperti menggunakan bola segar, jalur getah, dumbbell, barbell, dan juga atau menggunakan berat badan sendiri juga boleh dilakukan. Daya tahan otot yang tinggi ini akan membolehkan untuk kita melakukan aktiviti harian dengan lebih mudah tanpa berasa letih, kerana badan kita telah biasa dengan bebanan-bebanan, latihan-latihan yang dilakukan secara berulang kali. Contohnya seperti kerja-kerja untuk berkebun, mencuci kereta, menaiki tangga. Ini yang akan menjadi mudah jika daya tahan otot kita mempunyai tahap yang tinggi. Okey, sebagai contoh, kita lihat di bawah ini apa yang boleh kita lakukan. Baik, ia juga boleh dilakukan secara litar, litar senaman. Stesen-stesen ditetapkan untuk kita lakukan aktiviti ini. Baik, contohnya stesen yang pertama, okey, kamu boleh melakukan lunges, iaitu pergerakan yang pertama A. Kemudian kamu bengkokkan kaki seperti dalam gambar rajah dengan memegang dumbbell seperti dalam gambar rajah B. Bagi setiap stesen juga sama. A adalah pergerakan yang pertama, B adalah pergerakan yang kedua, dan diulang A, B, A, B. Okey, baik, stesen yang kedua. Okey, juak tentera. Okey, dalam kedudukan seperti gambar rajah A, kemudian kamu akan bergerak seperti dalam gambar rajah B. Stesen yang ketiga dipanggil sebagai separa cangkung, iaitu pergerakan yang pertama, okey, seperti dalam gambar rajah A dan B yang kedua. Okey, stesen yang keempat, bangkit to B. Okey, seperti yang dalam gambar rajah, kamu dapat lihat A dan B. Okey, kemudian stesen yang kelima, tricep press. Okey, rujuk pada gambar rajah A dan B. Okey, stesen yang keenam, reverse fly. Okey, pergerakan yang pertama seperti gambar rajah A, pergerakan yang kedua gambar rajah B. Kemudian stesen yang ketujuh, juak baring. Okey, yang pertama seperti dalam gambar rajah A dan B, yang kedua. Dan yang terakhir stesen 8, lentik belakang pointer. Okey, gambar rajah A pergerakan yang pertama dan B pergerakan yang kedua. Okey, baik. Sebagai langkah keselamatan, setiap aktiviti yang kamu lakukan, sebelum memulakan aktiviti, pastikan memanaskan badan terlebih dahululah. Okey. Yang kedua, lakukan aktiviti mengikut kepada kemampuan anda. Jangan memaksa diri anda untuk melakukan intensiti yang terlalu berat, terlalu tinggi. Ikut kepada keupayaan diri. Kemudian senaman perlu dilakukan dengan betul, lakuan yang betul, teknik yang betul. Jangan bergurau-gurau, terutamanya menggunakan alatan yang berat, berbahaya. Okey, kemudian susun stesen-stesen kepada jarak yang sesuai, memberi jarak ruang yang selesa untuk melakukan aktiviti, dan juga jarak yang selamat. Baik, yang seterusnya kita nak lihat pula kepada komposisi badan, lemak. Okey, ini kita nak lihat kepada komposisi tubuh badan kita sendiri, tubuh badan kita daripada lemak dan juga tisu tanpa lemak. Okey, tubuh badan kita ni dia terdiri daripada lemak dan juga tisu tanpa lemak. Kita dapat mengukurnya. Okey, bagaimana? Kita akan lihat nanti. Komposisi badan merujuk kepada kadar lemak dan dengan jisim tisu tanpa lemak dalam badan. Okey. Baik, kemudian seseorang yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi, dia lebih cenderunglah untuk diserang pelbagai jenis penyakit berbanding dengan individu yang kurang kandungan lemaknya. Okey. Baik, kemudian terdapat pelbagai cara untuk menilai komposisi badan, antaranya seperti indeks jisim badan, body mass index. Okey, kemudian ukuran lipatan kulit dan ukuran lilitan. Okey. Kenal pasti komposisi badan. Kemudian anda dengan menggunakan cara ukuran lipatan kulit pada 4 titik cubitan.
iaitu pada lipatan di bahagian kulit paha anda, di bahagian tricep, abdominal, dan juga suprailiac. Suprailiac. Okey. Baik. Bagi yang pertama di bahagian paha, ini yang cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan alatan. Alatan yang sesuai untuk mengukur kepada ukuran yang betul lah. Okey, alatan yang digunakan seperti dalam gambar rajah ni kita panggil sebagai caliper. Ia digunakan untuk mengukur lipatan kulit di bahagian tricep dan sebagainya. Okey, yang pertama, titik cubitan dia. Perlulah titik tengah di antara patella, iaitu bahagian lutut, dengan inguinal fold, iaitu lipatan bahagian atas paha. Okey, bagaimana untuk kita buat bacaan? Cara mengambil bacaan dia. Okey, cubit seperti dalam gambar rajah tu. Cubit bukan cubit untuk menyakitkan, cubit bahagian yang dinyatakan tadi. Okey, secara menegak. Okey, bacaan pula diambil secara berdiri dengan berat badan pada kaki kiri. Okey, baik . Kemudian lipatan dibuat secara menegak. Kemudian gunakan caliper. Bacaan diambil 2 hingga 3 cm di bawah cubitan. Okey, itu di bahagian paha. Kemudian di bahagian tricep, iaitu di bahagian yang kedua, titik cubitan dia tricep di bahagian tangan. Titik tengah di antara bahagian bertulang di belakang bahu. Di belakang, bahagian belakang bahu. Okey, dengan sendi siku. Pastikan kamu cari titik tengahnya antara bahagian bertulang di belakang bahu dengan sendi siku. Okey, kemudian cara untuk mengambil bacaan. Okey, cubit secara menegak selari dengan aliran kulit. Kemudian tangan dalam keadaan rehat dengan telapak tangan menghadap ke hadapan. Okey, kemudian bacaan diambil 2 hingga 3 cm di bawah cubitan. Kemudian di bahagian abdominal, ataupun kita panggil sebagai di bahagian perut. Okey, baik, titik cubitan dia tanda dibuat 3 cm daripada pusat, iaitu di bahagian kanan, di bahagian kanan di tubuh badan kita. Okey, kemudian cara mengambil cubit secara menegak pada tanda. Kemudian bacaan diambil 2 hingga 3 cm di bawah cubitan. Dan yang keempat, okey, di bahagian suprailiac, okey, di atas iliac crest, bahagian atas tulang pinggul. Okey, cuba kenal pasti dahulu. Okey, di bahagian atas tulang pinggul di sisi badan, di bahagian tepi badan. Okey, cara mengambil dia, cubit secara menyilang mengikut aliran kulit. Bacaan diambil 2 hingga 3 cm di bawah cubitan. Okey, ini boleh dilakukan secara berpasangan lah nanti apabila kita kembali ke sekolah. Seorang penguji dan seorang lagi akan menjadi subjek. Okey, baik. Yang seterusnya, apabila kita dah lakukan aktiviti ini, dia akan bertukar peranan lah. Penguji akan menjadi subjek, kemudian subjek pula akan menjadi penguji. Barulah kedua-dua pelajar dapat mempelajari teknik bagaimana untuk mencari kawasan yang betul dan juga bagaimana untuk membaca bacaan yang betul. Okey. Okey, baik. Setelah mendapat bacaan lipatan kulit tadi di bahagian 4 titik cubitan, kita akan buat kiraan. Perlu mengira peratus kandungan lemak. Okey, bagaimana nak kira? Okey, boleh dilakukan dengan memasukkan bacaan lipatan kulit yang kita dapatkan tadi dalam kalkulator yang didapati daripada laman sesawang yang tertentu yang telah disediakan format dia. Baik, bagi lelaki, peratusan lemak badan sama dengan 0.29288 kali dengan jumlah lipatan kulit. Okey, tolak 0.0005 darab kuasa 2 jumlah lipatan kulit tambah 0.15845 okey, darab umur, kemudian tolak 5.76377 iaitu ukuran lipatan kulit dalam milimeter. Itu untuk lelaki. Manakala
bagi wanita peratusan lemak badan sama dengan 0.29669 darab jumlah lipatan kulit, tolak 0.00043 darab kuasa 2 jumlah lipatan kulit tambah 0.0963 darab umur tambah 1.4072 iaitu ukuran lipatan kulit dalam milimeter. Okey, setelah anda mengira peratusan kandungan lemak, okey, kamu akan rujuk pada jadual seperti yang ada di bawah ini untuk melihat status kesihatan anda. Okey. Okey, so kalau kamu dah dapat result dia, kamu boleh rujuklah kamu berada di tahap yang mana. Kategori lemak badan yang ada pada diri masing-masing. Jika lelaki, ini adalah tahap dia bagi lelaki. Manakala perempuan di bawah ini. Baik. Yang seterusnya kita nak lihat kepada ujian segak. Pentaksiran kecergasan ujian segak bersama kita maju. Baik, bagi mengukur tahap kecergasan fizikal dari masa ke semasa, ini adalah satu instrumen yang boleh kita lakukan untuk menilai tahap kecergasan seseorang dari masa ke semasa berdasarkan kepada latihan-latihan yang telah dilakukan. Okey, sama ada yang meningkat ataupun menurun. Baik, senaman yang berterusan dia akan meningkatkan kecergasan fizikal anda. Jika kita maintain meneruskan senaman dalam tempoh masa yang panjang, okey, ini akan memberi kesan kepada tahap kecergasan seseorang individu. Ujian segak ini adalah salah satu cara untuk menilai tahap kecergasan seseorang. Baik, setelah menjalankan ujian segak, anda perlu mengenal pasti status kecergasan anda. Kemudian daripada keputusan tersebut, tindakan susulan perlu ada. Tindakan susulan untuk meningkatkan ataupun mengekalkan tahap kecergasan anda. Itu tujuan dia, untuk kita kenal pasti tahap kecergasan fizikal seseorang itu sendiri. Jika rendah keputusannya, dia boleh merancang untuk melakukan aktiviti-aktiviti kecergasan senaman bagi meningkatkan semula tahap kecergasan fizikal. Jika tahap keputusannya telah tinggi, dia boleh mengekalkan, maintain senaman-senaman yang dilakukan dari masa ke semasa. Beberapa aktiviti dalam ujian segak dilakukan bagi mengukur tahap kecergasan kita. Yang pertama adalah naik turun bangku, kemudian yang kedua tekan tubi, ringkuk tubi separa dan juga jangkauan meluncur. Okey. Baik. Keputusan yang dapat itu yang akan kamu lihat dan tentukan sama ada perlu melakukan lebih senaman ataupun mengekalkan senaman sedia ada. Baik. Yang seterusnya, okey, jika kamu dah dapat keputusan ujian segak kamu, cuba kenal pasti ujian yang mendapat skor yang rendah, bahagian yang mana. Okey, jika skor kamu rendah dalam ujian tekan tubi. Okey, kemudian cari beberapa orang rakan yang mempunyai skor yang rendah juga dalam ujian tekan tubi tersebut. Anda boleh mengikut kaedah pemikiran komputasional berikut untuk membantulah meningkatkan prestasi rakan-rakan anda. Ini adalah beberapa contoh yang dapat kita lihat. Kelemahan dalam melakukan ujian tekan tubi. Okey, baik, langkah yang pertama kita lihat di sini, leraian, decomposition. Skor dalam ujian tekan tubi rendah, contoh yang kita ambil tadi. Okey, jika dibandingkan dengan skor yang lain. Okey, ujian tekan tubi menguji daya tahan otot. Okey, gambar-gambar di sini adalah merujuk kepada otot-otot yang terlibat semasa kamu melakukan senaman tekan tubi. Antaranya deltoid, pectoralis. Okey, kemudian cora, cobranchialis, kemudian otot abdominal. Ini adalah otot yang terlibat semasa melakukan tekan tubi. Kemudian langkah yang kedua, pengecaman corak, pattern recognition, iaitu kurang kekuatan dan juga daya tahan pada otot-otot yang dinyatakan tadi, yang 4 otot tadi yang kita lihat. Kemudian
tidak dapat melakukan aktiviti tersebut secara berterusan, seperti dalam ujian SEGA yang dijalankan selama 1 minit. Kemudian tahap motivasi yang rendah, semangat yang rendah, ini yang akan menyebabkan skor dalam ujian tekan to be akan menjadi rendah. Kemudian langkah yang ketiga, generalisasi, corak dan juga abstraksi, iaitu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot yang terlibat, meningkatkan motivasi, cuba melakukan aktiviti 1 minit secara berterusan, melalui kombinasi ketiga-tiga yang ada di sini. Ini akan meningkatkan skor dalam ujian tekan to be. Langkah yang terakhir, yang keempat, reka bentuk algoritma, melakukan latihan litar, tambah senaman untuk bahagian atas badan. Laksana senaman berterusan berdasarkan prinsip fit yang tadi kita jelaskan tadi, sehingga ujian SEGA yang berikutnya, melakukan latihan yang berterusan. Dari segi motivasi, berikan galakan kepada rakan yang melakukan senaman. Mungkin juga boleh senaman dilakukan dengan iringan muzik, untuk meningkatkan lagi rasa seronok dalam melakukan senaman. Baik, lakukan senaman bagi jangka masa yang mampu dan menambah masa berperingkat, sehingga anda dapat melakukannya selama 1 minit. Mungkin kamu akan mula dengan 10 saat, kemudian tambah sedikit dengan 20 saat dan seterusnya, sehingga kamu mampu untuk melakukan tekan to be selama 1 minit. Baik, itu pembelajaran yang kita lihat pada minggu ini. Saya harap kamu dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya akan sediakan soalan. Kamu akan jawab soalan-soalan tersebut di dalam Google Classroom.